Okey. Kalau kita tengok dekat you punya nota tu, kita ada fast track punya kelas hari ni, kan? Introduction. So introduction dia nombor 1, saya nak cerita kat you pasal this one. Sebab apa yang you nak buat ni sebenarnya adalah berkaitan dengan bisnes. Dia lain sikit sebab you tak pernah kerja kan. Pernah kerja makan gaji kan, maknanya tak pernah kerja corporate sebagai let's say macam eksekutif ke, jadi manager, management level ke, tak. So maksudnya you as a staff, normal staff. So now saya nak naikkan you punya mindset macam mana nak pergi ke as a business owner, kan? Even though kalau you tengok kita kat sini ada office semua everything, kita memang run as a business. Setiap orang, ejen yang datang, dia sebagai business owner. Jadi sebagai business owner, apa yang patut kita fikir dan apa yang patut kita rasa dan apa patut kita buat supaya kita dapat apa yang kita nak. Okay? Sini. So, kalau you pernah tengok ni ESBI, kita panggil 4 quadrant. Benda ni adalah buku Rich Dad, Poor Dad, kan? You cari kat internet. Dia panggil cash flow quadrant. Okay. Salah satu assignment nanti yang you kena buat adalah saya nak you baca buku ni sampai habis. Saya ada demi soft copy PDF, saya akan email kat you, so you baca. Kalau tak faham tanya saya. Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad. Ayah kaya dengan ayah miskin. So dalam buku Rich Dad, Poor Dad ni, dia ada cerita banyak pasal yang cash, kita fokus pada cash flow quadrant, dia ada banyak buku. Tapi yang cash flow quadrant ni fokus kepada benda ni lah, ESBI. E ni stand for employee, S ni sebagai self-employed, B ni business, I ni investor. Biasanya kan orang akan bermula dengan employee, dia kerja mengenai gaji, kan? Bila dia habis belajar aja dia akan bermula dengan employee. Lepas tu dia nampak ada peluang semua everything, dia pindah jadi self-employed, maksudnya dia kerja sendiri, kan? Contoh, kita ada, you ada kepakaran buat design katakan. Dulu mula you bekerja mengaji dengan orang, lepas tu you dah expert sikit, you dah okey sikit, you buat sendiri. Maksudnya ada orang bagi you job, so you design sendiri, you dapat upah. Okay, tapi katakanlah macam you tak buat, tak ada kerja, tak ada job lah. Tak ada job, tak ada duit lah. Kalau makan gaji pula, biasalah dia bayar you gaji tiap bulan. You kerja berapa jam, so dia bayar gaji. Okay. Now, ni self-employed. Business ni pula, you buat business. Ada orang kadang-kadang di confuse. Dia kata dia buat business, tapi sebenarnya dia still under self-employed. So apa beza self-employed dengan business? Ada dua benda yang paling ketara. Pertama, business ni dia ada people, and kedua, and business ni maksudnya organisation lah. Organisation ni dia ada dua, people dengan sistem. Kalau katakanlah dia tak ada orang dan tak ada sistem, dia tetap under self-employed, maknanya dia buat sendiri. Orang tu pekerja dia. So, kalau macam ni, you mungkin you seorang kerja, ataupun you juga mungkin ada pekerja, tapi you tak boleh tinggal kerja tu.
Yang ni lain, yang ni you seorang kan, lepas tu ada bawah orang pekerja. Kalau katakanlah you pergi bercuti ke, ataupun you tak ada dalam office ke apa ke, business run macam biasa, income run macam biasa, sebab ada orang yang handle dan ada sistem yang run. Okey. Investor ni, okey, dia ada duit, orang ni ada duit. Ya. Orang ni kata dia ada duit, so dia invest. Contoh lah, invest kat mana? Dekat property katakan, dekat hartanah. Lepas tu disewakan, dapat duit, betul tak? Lepas tu property tu pun naik harga, dia boleh jual, dia jual pun dapat duit. Okay. Ataupun dekat mana? Dekat saham amanah, unit trust, dapat ROI, return of investment, berapa persen. Ataupun diinvest dekat stok, saham, saham PSKL dekat overseas. So yang ni dia beli saham harga RM1, lepas tu saham tu naik harga RM1.50, so dia untung RM50. Kalau dia tak jual, dia untung atas kertas. Dia jual, dia dapat duit. Okay, tu investor. Jadi bila sudah saya terangkan basic konsep ni, semua kuadran ni tujuan utama dia satu benda. Apa? Cari apa? Dia cari apa ni sebenarnya? Cari duit. So ini pun cari duit, ini pun cari duit, ini pun cari duit, ini pun cari duit. Cuma beza dia apa? Mana banyak, mana sikit. Beza dia adalah macam mana dia cari duit. Maksudnya macam mana dia run untuk cari duit. Kedua, berapa banyak dia boleh dapat duit. Okey. Antara employee dengan self-employed, employee dengan self-employed, mana lagi satu yang boleh dapat banyak lagi duit? Self-employed. Bergantung. Kalau katakanlah orang ni dia kerja sebagai senior manager, senior management level, vice president ke, so mungkin gaji dia RM20,000. Yang ni self-employed, kadang-kadang 20, kadang-kadang 10, kadang-kadang 5, kadang-kadang tak ada income. So depends. Okay. Yang ni maknanya lagi besar daripada sebelah sini, betul tak? So sekarang ni idea dia adalah, Ridwan, berapa umur you? 21 kan? So 21 you dah kenal benda ni. Saya umur 26 baru kenal. So bila umur 26 saya kenal, saya kerja High Tech Padu kan, kerja dengan sama dengan you punya apa ni, mak you punya kerja. Saya dah start terfikir pasal benda ni lah lepas saya baca buku ni. Hopefully lepas you baca buku ni you akan lebih faham pasal apa yang saya cakap. So tugas kita sebenarnya adalah untuk cek duit. Kita nak cek duit, tapi kita nak duduk dekat kuadran ni mana? So sekarang ni you duduk kat mana? Dekat sini. Now saya nak bawa you pergi ke sini. Pergi ke sini dulu. Ni buat, ni pun buat. Lama-lama nanti bila you dah getting experience everything, saya nak bawa you ke sini pula. Dan pada masa yang sama, daripada sini pun saya nak ajar you ke sini. Tak perlu tunggu sampai dekat buat bisnes baru nak invest. Kalau dekat sini pun you dah boleh invest, kenapa you nak tunggu sampai buat bisnes baru nak invest? Betul tak? So you nampak tak idea dia? Okay. So basically kita punya aim sekarang ni, kita target daripada sebelah sini, left ni, kita nak pergi ke right. Daripada kiri nak pergi ke kanan. Cuma mula-mula tak boleh jam terus, sebab kita kena belajar dulu. You employee, timba pengalaman. Now masuk pula sebagai agent, timba pengalaman lagi, belajar ilmu kan? Dan ilmu yang diajar ni tak belajar kat universiti. Especially you buat apa? Banking. Even banking diajarlah akta-akta semua everything. Buat sales, customer service mungkin sikit-sikit lah. Soft skill semua sikit-sikit. Presentation mungkin ada sikit. Tapi macam mana nak negotiate, macam mana nak problem solving, macam mana nak identify problem, identify risk, semua tu kadang-kadang kita tak belajar secara formal kat universiti. Dan lecturer yang mengajar pun kadang-kadang tak ada experience. Dia cuma ada ilmu, tengok buku je lah. Okay. Tapi kat sini kita ada buku, kita ada teori dan praktikal.
Dan practical tu pula is kita panggil benda tu memang dah jalan, bukan kita pun tak try ya, ataupun benda tu cuma saya cakap je tak pernah try. No, benda yang memang kita dah buat, hari-hari kita buat. Okay, so betulkan you punya mindset. Now you kat sini, nak ke sini, saya nak ajak you pergi sini dan seterusnya, pergi ke sini. At the end of the day sebenarnya kita nak cek duit, lepas tu kita nak kumpul, kita nak multiple kan. Last sekali sebenarnya kita apa? Kita nak retire. Betul tak? Sebab retire kan, kita dah tak kerja, tapi kita masih perlu tak lagi contoh duit untuk bayar kita punya expenses? Perlu kan? Okay. Sebab tu kita nak retire. Tapi sebelum kita retire tu, bagaimana kita gunakan sumber yang kita ada, ilmu, tenaga, masa, you punya energy, tenaga lah, resources lain, contoh macam you punya network dan whatever peluang-peluang yang ada sekeliling you, untuk kumpul duit, multiplekan, dan eventually kita boleh retire dengan happy. Bukan tak boleh retire, boleh, tapi nak retire happy ke ataupun nak retire dengan keadaan duit pun tak ada. So terpulang. So now you umur 21, saya dah ajar dah pada ni. Ini konsep. Slowly nanti saya akan ajar lagi. Slowly. Okay. Beza ketara self-employed dengan business adalah people and system. Okay. So kita move next topic.